dari para ulama. Namun demikian ada juga yang khilaf di kalangan para imam dalam hukum yang sabit dan berterusan ini. Adakah ianya di antara hukum perintah ketua atau sebagai fatwa? Yakni adakah Rasulullah SAW mengiklankan itu selaku penyampaian daripada Allah Ta'ala yang tidak boleh dipertikaikan seperti hukum solat, puasa dan seumpamanya, atau diiklankan oleh baginda Nabi itu berdasarkan kepada hukum maslahah yang diputuskan dengan sifatnya sebagai seorang ketua kaum muslimin yang memutuskan sesuatu setelah mendapatinya baik untuk kepentingan muslim ketika itu. Ini berkaitan dengan hukum salab, harta rampasan perang yang melekat pada tubuh orang yang kena bunuh. Kalau yang tak melekat pada tubuh itu dipanggil ghanimah. Itu senang, dikumpul-kumpul nanti dibagi-bagi. Tetapi yang melekat pada tuan punya badan seperti pedang dia, baju besi dan seumpama dengannya, itu hak siapa. Jadi dalam peperangan Hunain Nabi kata siapa yang dapat bunuh musuh, itu dia punya. Jadi persoalan di sini, adakah itu satu hukum yang berterusan atau hukum itu berlaku pada ketika itu saja, pada ketika lain tidak. Jadi di situ berlaku khilaf. Imam Syafi'i berpendapat bahawa hukum itu tegak di atas asas tabligh dan fatwa. Maka pejuang perang berhak mengambil barang-barang rampasan salab di mana-mana zaman pun tidak perlu meminta izin dari ketuanya. Ini pandangan mazhab Syafi'i. Hukum itu adalah hukum yang berterusan. Kalau sekarang berlaku peperangan pun kita bunuh musuh, kita boleh ambil terus. Ini pandangan dalam mazhab Syafi'i. Adapun Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat, mereka mengatakan hukum itu hanyalah qadai atau sementara keadaan memerlukannya saja. Hukum itu berdasarkan hukum ketua saja, bukan fatwa atau yang ditablighkan dari Allah. Maka menjadi harus hukumnya kepada yang membunuh untuk mengambil barang rampasan salab bergantung kepada keizinan ketua di setiap zaman. Sekiranya ketua tidak mengizinkannya, maka barang rampasan salab itu hendaklah diserapkan ke dalam barang rampasan ghanimah. Maka hukumnya adalah hukum ghanimah, yakni harta rampasan perang yang umum. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Ianya secara qadai, maknanya berlaku ketika itu, tetapi keadaan lain dia kena minta izin dengan ketua panglima perang. Kalau ketua dia kata boleh ambil, ambil. Kalau ketua kata tak boleh, tak boleh. Maka dicampur sekali dengan ghanimah dan dibagi-bagikan mengikut keperluannya. Yang ketujuh, jihad itu tidaklah bererti membalas dendam terhadap orang kafir. Ini adalah berdalilkan kepada orang yang telah kami sebutkan bahawa sebahagian para sahabat berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka bertolak pulang dari mengepung Taif, berdoalah kepada Allah supaya dibinasakan Banu Saqif itu. Tetapi dijawab oleh baginda, wahai Allah, berilah petunjuk kepada orang-orang Saqif dan bawalah mereka kepada kebaikan. Ini memberi pengertian bahawa jihad itu merupakan pelaksanaan tugas amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jihad itu juga merupakan tanggungjawab semua manusia terhadap sesetengah manusia bagi mengelakkan azab abadi pada diri mereka sendiri di hari kiamat kelak. Dari situlah maka doa orang-orang muslimin tidak sepatutnya ditujukan kepada orang lain dengan doa kecelakaan. Sebaliknya hendaklah dengan doa meminta hidayah dan islah, walaupun ditujukan kepada musuh yang kafir, kerana ghayah atau matlamatnya adalah hikmah dari jihad yang disyariatkan. Jadi dalam Islam jihad itu bukan untuk membalas dendam. Kalau kita boleh elakkan pertumpahan darah, elakkan pertumpahan darah. Kalau boleh dielakkan dari berlakunya kezaliman, hendaklah ia dielakkan. Jangan sampai kita menjadikan jihad itu untuk membalas dendam. Buktinya apa? Apabila Nabi balik daripada Taif, ketika mana dibaling batu oleh Banu Saqif, Nabi mendoakan kesejahteraan untuk mereka agar mereka memeluk agama Islam. Walaupun yang tua-tua tak masuk Islam, akhirnya anak cucu mereka masuk Islam. Macam zaman kita hari ini tu sekalian. Kalau yang saluran satu kan payah nak berubah tu sekalian. Sampai ketua bangka tu sekalian lawan Islam. Ada ni tu tengok Mursyidul Am Sister in Islam dah mula berbunyi. Kenal Mursyidul Am Sister in Islam tu sekalian. Sister in Islam ni tu sekalian difatwakan pertubuhan haram oleh Majlis Fatwa tu sekalian dan digazetkan sebagai undang-undang dalam kanun jenayah syariah negeri Selangor. Dia boleh diambil tindakan. Lepas ni penguasa Jais jangan cuma tangkap ustaz tak ada tauliah, kena tangkap sister in Islam sebab dia dah jadi undang-undang. Dulu tak jadi undang-undang, dulu fatwa saja tak boleh tangkap. Tapi bila dah digazet jadi undang-undang, dia kena tangkap.
Ya, sebab sistem Islam seko pun tak ada tauliah tuan-tuan sekalian. Tapi bercakap pasal Islam macam-macam. Sistem Islam ni teruk sekalian. Ayat Quran itu ada ribu ayat, dia pakai satu je tuan-tuan sekalian. Cuba tuan-tuan agak-agak apa ayat yang dia pakai? Yang dia pakai cuma satu je, la ikraha fiddin je tuan-tuan sekalian. Ayat lain mana dia pakai? Ayat suruh semayang, dia tak semayang. Ayat suruh tutup aurat, dia tak tutup aurat. Bila orang suruh, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Aku nak sembahyang, sembahyang. Aku tak nak, kau jangan paksa. Aku tak pakai tudung, aku punya pasal. Kau tak boleh paksa. Ini penyalahgunaan ayat Quran tuan-tuan sekalian. La ikraha fiddin tu bukan tidak ada paksaan dalam agama, tapi tidak ada paksaan dalam beragama. Tidak boleh paksa orang kafir masuk Islam. Tapi kalau dah masuk Islam, dia kena ikut peraturan dalam Islam. Macam kita lah tuan-tuan sekalian, ada orang datang rumah kita, tapi dia tak masuk dalam rumah lagi, dia dekat laman rumah. Kita ajak dia masuk. Macam tu kita dah orang kafir, kita ajak dia masuk Islam. Dia masuk, alhamdulillah. Tak masuk, tak boleh paksa. Ya, tamu kita, dia nak masuk rumah kita, kita alu-alukan ahlan wa sahlan. Kalau dia tak masuk rumah kita, kita tak boleh paksa dia. Tapi bila dia dah masuk dalam rumah kita, dia kena ikut peraturan dalam rumah tangga kita. Dia tak boleh masuk bilik kita, dia tak boleh masuk tandas dalam rumah kita sewenang-wenang. Dia tak boleh masuk dapur, dia kena minta izin tuan-tuan sekalian. Nak buang air minta izin. Bang, saya nak buang air, tandas mana boleh masuk? Walaupun kita ada 3 tandas, bukan bebas dia nak masuk 3 tandas, tak boleh. Sebab dia dah masuk dalam rumah kita. Macam itulah kita juga, bila kita dah masuk Islam, kena ikut peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh sebebas-bebasnya. Malah sistem Islam ini musliman sampai dia menuduh Allah Taala itu tidak adil, iaitu dengan menolak sistem perwarisan Islam ataupun faraid, dengan mengatakan faraid ni tidak adil. Kerana apa? Kerana orang lelaki dapat satu, orang perempuan dapat separuh. Bila dia kata tak adil, berarti dia tuduh Allah Taala tak adil. Apa hukum tuduh Allah Ta'ala tak adil itu sekalian? Itu jelas. Sekarang dia membela pula geng-geng LGBT itu sekalian. Ini semalam Mursyidul Am dia mula berbunyi dah. Dia kata kita kena bagi peluang pada geng-geng LGBT ni. Adakah ia benar-benar haram, berdosa? Saya dengar kata dia ni ulama' je yang cakap dia orang ni haram. Dilaknat ni ulama' saja. Ahli sains tak cakap pun. Sepatutnya ulama' mesti dibimbing oleh pakar-pakar biologi, pakar fizik. Situ pasal apa pula kita pula nak dibimbing? Ulama' tu membimbing tuan-tuan sekalian. Engkau tu pasal tak ikut bimbingan ulama' jadi sesat macam tu sampai ketua bangka nak mampus. Ya tuan-tuan sekalian. Lepas tu kata kesian, ada orang dia hidup ni dia tak tahu jantina dia. Walaupun dia nampak macam lelaki tapi dia lembut, dia tak tahu jantina dia. Mana boleh tak tahu? Orang tak tahu jantina dia, orang bodoh je tuan-tuan sekalian. Orang lahir ni kalau ada kotel, jantan lah dia. Walaupun dia lembik macam mana pun. Tengok dia punya apa nama ni, surat beranak dia. Ada ditanya tak kat surat beranak tu, ada kotel tapi lembut lah cik ni, tak tahulah dia lelaki ke perempuan. Padahal ada. Kalau ada kotel tu jantan lah tuan-tuan sekalian. Kalau ada faraj perempuan, mana dia pula kata dia tak tahu pula apa jantina dia. Pelik orang tua seorang ni tuan-tuan sekalian. Makin tua makin teruk, makin tua makin teruk. Orang makin tua patut baik. Sebab tu tuan-tuan kena ingat, biar tua dekat akal, jangan tua dekat kulit. Ni banyak orang tuanya kat kulit, nampak mengelebih, tapi akal dia tak waras tuan-tuan sekalian. Cakap yang bukan-bukan. Dia jantina ni senang, laki perempuan khunsa, tak ada lain tuan-tuan sekalian. Jarang sekali ada berlaku orang lahir tu tak ada zakar, tak ada faraj. Ada kes 1-2 kes je tuan-tuan sekalian. Orang macam ni je yang tak tahu dia punya jantina, sebab zakar pun tak ada, faraj pun tak ada. Tapi kebiasaannya mesti ada. Sama ada dia ada zakar, itu jadi laki. Kalau dia ada faraj, itu perempuan. Ataupun dia ada dua-dua sekali, itu namanya khunsa. Tapi yang kena tangkap di Negeri Sembilan tu, yang lembik tu, itu bukan khunsa tuan-tuan sekalian. Itu paknya. Kan jantan tu. Bukan maknya ya, paknya. Dia tu paknya, dia ada kotel tu. Kalau dia kata saya ni khunsa, cuba buka aku nak tengok. Ada khunsa ni syarat dia mesti ada dua alat kelamin. Sama ada satu berfungsi atau dua-dua berfungsi. Sebab tu khunsa ni ada 2 jenis. Satu dipanggil khunsa adi ataupun ghair muskil, satu lagi khunsa muskil. Khunsa ghair muskil ataupun khunsa adi, khunsa biasa ni, dia ada 2 alat kelamin, tapi satu je boleh pakai. Kalau pistolnya boleh nembak, kolamnya tak boleh buat berenang. Macam tu. Kalau kolamnya boleh buat berenang, pistolnya tak boleh nembak. Itu khunsa biasa. Jadi hukumnya macam mana? Hukumnya ikut mana yang berfungsi. Kalau zakarnya berfungsi, kena pakai macam tuan-tuan, pakai jubah macam ni, pakai kopiah, semayangnya kat sini. Tapi kalau yang berfungsi faraj,
dia duduknya kat belakang sana, tak boleh duduk sini. Macam tu ya, diikut mana alat kelamin yang berfungsi. Yang jadi masalah tuan-tuan sekalian, kalau khunsa muskil, nama pun muskil, dia dua-dua boleh pakai tuan-tuan sekalian. Pistolnya pun boleh nembak, kolamnya boleh buat berenang. Ada tak? Ada tuan-tuan sekalian. Kemarin ada orang tanya, ada ke Ustaz? Saya tak pernah jumpa. Engkau tak pernah jumpa bukan berarti tak ada. Kalau kes tu ada dalam kitab, berarti benda tu ada tuan-tuan sekalian. Sebab dalam kitab fiqh ada disebut, berarti ada. Rupa-rupanya bila kita baca-baca, pernah berlaku tuan-tuan sekalian di zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Satu orang lelaki berkahwin dengan khunsa muskil. Tapi sekarang ni kalau kita baca kitab ni, dia ada khilaf sikit mengenai khunsa muskil. Ada mazhab yang tidak membenarkan dia berkahwin tuan-tuan sekalian, sebab dia muskil, dua-dua sekali boleh pakai. Jadi ini berlaku di zaman Sayyidina Ali. Satu orang lelaki telah berkahwin dengan khunsa muskil. Tengok lembut macam perempuan, dia kahwin. Kahwin, kesian, belikan jariah untuk bantu dia, ya, hamba abdi. Lepas dia bersetubuh dengan perempuan ni tadi, bini dia keluar, perempuan ni tengok jariah tu lawa, dia pergi bersetubuh pula. Sudah-sudah dua-dua mengandung tu sekalian. Bini dia pun mengandung, si jariah tadi mengandung. Confuse suami dia, jantan ke betina dia ni? Aku tibai dia pun jadi, dia tibai orang pun jadi juga. Jadi macam mana? Akhirnya bawa jumpa khalifah. Jumpa Sayyidina Ali, cerita dengan Ali, wahai khalifah, ni aku muskil, kata dia, bini aku ni aku tibai pun jadi, dia nibai orang pun jadi juga. Apa hukum dia sebenarnya? Jantan ke bukan jantan? Jadi lalu tuan-tuan sekalian, dia mesyuaratkan nak diputuskan dia ni ikut hukum lelaki ke hukum perempuan. Macam mana? Dulu pakar hormon tak ada. Sekarang sedang ada pakar hormon, cek hormon dia mana yang lebih aktif, hormon estrogen ataupun testosteron. Jadi senang, boleh tahu lelaki ke perempuan. Zaman dulu-dulu mana ada alat tu? Tak ada. Tapi Allah Ta'ala ni dia dah bagi dah jalan penyelesaian tuan-tuan sekalian. Lalu kata Sayyidina Ali, carikan pakar, suruh kira tulang rusuknya. Kerana tulang rusuk lelaki dengan tulang rusuk perempuan tak sama. Tulang rusuk lelaki kan kurang satu tuan-tuan sekalian, sebab dah diambil buat hawa. Jadi kurang satu orang lelaki. Kira-kira kurang, lakilah tuan-tuan sekalian. Maka difasahkan lelaki tadi daripada isterinya. Isteri itu tadi dikahwinkan dengan jariah itu tadi. Itu berlaku di zaman Sayyidina Ali. Kalau zaman kita hari ini, kena test dia punya hormon, mana hormon yang aktif, yang kuat, itulah hukumnya. Yang satu lagi taklah dimatikan, supaya tak boleh dipakai dua-dua. Nanti pakai je pula dua, sebab manusia tak boleh hidup dua alam. Kata ya, hidup dua alam tu sekalian. Manusia tak boleh, dia satu je. Nak jadi laki, jadi laki. Kalau nak jadi perempuan, jadi perempuan. Hari ini kita pelik tu sekalian, bagaimana hakim-hakim Melayu Islam boleh membatalkan hukuman terhadap mereka, iaitulah perkara 66 Kanun Jenayah Syariah Negeri Sembilan. Orang-orang yang berkelakuan tidak senonoh, iaitu lelaki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai lelaki, boleh ditangkap tuan-tuan sekalian dan dijatuhkan hukuman 3, 5, 6, tak lebih pun tuan-tuan sekalian. Dalam kes ini pun cuma 1,000 je, tak sampai 3,000 pun. Sikit kalau tuan-tuan banding hukum asal orang yang homoseks ni tuan-tuan sekalian. Cuba baca. Hukum asal orang homoseks ni sekalian, hukum bunuh tau. Nabi kata barang siapa yang melakukan kaum Nabi Lut, hendaklah dibunuh si peliwat dan mangsa yang diliwat. Dua-dua sekali kena hukum bunuh. Nanti tuan-tuan tengok dalam mazhab-mazhab semua sama, hukum peliwat ni tuan-tuan sekalian hendaklah dihukum bunuh. Cuma ada juga mazhab yang mengambil pendirian sama macam hukum berzina. Kalau dah muson, dah kahwin, kena rejam. Kalau belum kahwin, kena sebat. Bahkan ada pula mazhab, dah kahwin ke belum, liwat saja, rejam sampai mati. Mana sampai begitu sekali berat hukumnya. Dan beberapa kali disebut dalam hadis, sesungguhnya Allah Ta'ala melaknat orang-orang lelaki yang menyerupai perempuan, dan orang perempuan yang menyerupai lelaki. Kalau kes zina, Allah Ta'ala laknat sekali. Untuk orang yang homoseks dengan lesbian ni 3 kali Allah Ta'ala laknat. Berarti ini lebih dahsyat lagi hukumnya. Itu berat. Kita cuma ringan aja tuan-tuan sekalian. Itu pun mahkamah sudah, mahkamah rayuan ataupun mahkamah sivil sudah masuk campur. Dulu menteri kata sekarang mahkamah sivil dengan mahkamah syariah setaraf. Dia tak boleh masuk campur. Sekarang boleh pula tuan-tuan sekalian. Ini kita tengok, mudah-mudahan rayuan yang dibuat kali ini mahkamah syariah menang. Kalau mahkamah syariah kalah, tuan-tuan tengoklah nanti apa jadi. Kat Shah Alam ni banyak pusat-pusat gay dan pusat-pusat lesbian ni akan berlaku tuan-tuan sekalian. Puak-puak ni dia tak kira dah.
Tuan-tuan tengoklah bila dia menang saja dia menari dah depan mahkamah tu. Dia seronok sangat. Ini puak-puak ni. Dulu saya pernah ikut tu sekalian yang puak-puak pondan, bukan pondan lah ya, paknya. Dia bukan pondan tau. Pondan ni dia ada 2 alat kelamin, dia satu je. Tu ditangkap bawa pergi Ildas. Jadi sampai di Ildas, orang Ildas telefon, Ustaz, ni bulan ni giliran Ustaz untuk jadi kaunselor, untuk kaunseling budak-budak ni. Jadi datang, saya tanya laki perempuan. Semua laki Ustaz. Aku sampai-sampai tengok kat dalam surau ada 6 pasang kasut tumit tinggi tu sekalian. Aku telefon pegawai tu, Ustaz, kata semua laki, kenapa ada 6 pasang tumit tinggi? Ada versi perempuan tak ni? Tak ada Ustaz, tu pun jantan juga, kata dia. Memang jantan, tapi dia tak boleh nak pakai kasut macam kita. Dia nak kena pakai tumit tinggi juga. Sebab orang perempuan kan suka pakai tumit tinggi kan. Dia pakai itu juga. Tapi yang ni jenis bodoh-bodoh, dia tak reti tu sekalian. Kena tangkap pun diikut. Yang Negeri Sembilan ni tak tahu siapa hasut dia. Dan kalau kita kalah tu sekalian, habis. Lepas ni banyak bebas. Tu dia punya markasnya kat UiTM tu banyak tu sekalian puak-puak lembik tu. Tuan-tuan kalau ada anak-anak, hati-hati, bagi tu jangan kawan dengan puak-puak lembik ni. Kau keraslah macam mana. Kalau dah duduk dengan si lembik tu, jadi sotong semua. Ya, aku ada kawan dulu satu kelas keras tu sekalian, baru dijumpa dah gitu dah. Macam. Sebab tu jangan bagi anak-anak kita berkawan dengan puak-puak ni. Kalau nak puak-puak ni kena berubah tu sekalian. Dia ada banyak faktor kenapa jadi macam ni. Antara faktornya ialah faktor mak bapak sendiri tu sekalian. Ada satu kes yang kita jumpa tu, dia ni mak bapak dia orang kaya. Jadi beranak-beranak jantan, beranak-beranak jantan. Tak dapat anak perempuan, dia teringin sangat anak perempuan. Jadi anak bongsu ni lah jadi mangsa dia tu sekalian. Dipakaikannya macam pakaian perempuan, dipakaikannya lipstick, bedak, eyeshadow daripada kecil tu sekalian. Diasuh dengan maknya macam perempuan. Akhirnya jadi betul. Tanya dengan dia macam mana kah? Kadang-kadang Ustaz satu malam 30 jantan tahu tidur dengan aku. 30 tu sekalian bergilir. Masyuk. Yalah masyuk lah. Duit pun masyuk, yang tu masyuk juga. Jangan main-main. Puak-puak ni dia dahsyat. Sebab setan dia kuat. Tapi paling kuat setannya Mursyidul Am dia tu. Mursyidul Am dia. Ya, aku pelik ada orang puji dia tu sekalian tau. Dalam blog dia tu, saya amat mengagumi Tun kerana Tun ni cukup bijak, lebih bijak daripada Nabi Muhammad. La ilaha illallah. Teruk betul tu sekalian. Kalau dia betul-betul bijak, dia jadi nabi. Pasal dia tak bijak tu cuma jadi perdana menteri tu sekalian. Ada juga lah orang gila babi macam tu sekalian muji. Apa kau dapat? Bukan dapat apa pun. Muji tak apa-apa. Tu bacalah tu. Saya baca suka-suka je. Saya kalau buka dia punya blog tu macam baca Doraemon je tu sekalian. Buat-buat ketawa gitu boleh lah. Bukan boleh percaya semua tu. Dusta. Baik, yang ke-8, bilakah seorang askar boleh memiliki ghanimah, yakni harta rampasan perang? Telah kami sebutkan juga bahawa Rasulullah SAW berkata kepada rombongan utusan Hawazin tatkala mereka datang setelah memeluk Islam, saya lambatkan pembahagian harta rampasan itu dengan harapan kamu memeluk Islam. Ini adalah merupakan dalil bahawa askar harus boleh memiliki harta rampasan setelah dibagi-bagikan oleh hakim atau ketua. Walau lama masanya sebelum pembahagian, maka harta rampasan perang itu tidak dikira sebagai milik pejuang atau askar sebelum dibahagikan. Itulah tujuannya Nabi SAW melambatkan pembahagian harta rampasan perang itu. Jadi Nabi sengaja, biasanya balik terus bagi-bagi. Kali ini Nabi tidak bagikan terus, simpan dulu. Dengan harapan puak-puak Hawazin ni memeluk Islam. Jadi bila memeluk Islam, Nabi nak bagi sebahagian untuk mereka balik, dan sebahagiannya baru diberikan kepada askar-askar tadi. Artinya memang askar-askar mempunyai hak untuk mendapatkan harta rampasan perang sekiranya berlaku peperangan. Begitulah juga dengan itu dijadikan dalil bahawa harta rampasan perang hendaklah dikembalikan oleh ketua kepada tuan punyanya bila mereka datang setelah memeluk Islam, sekiranya harta rampasan itu belum dibahagikan kepada para pejuang, dan itulah yang diutamakan oleh baginda Rasulullah SAW. Maknanya selagi belum dibahagikan kepada askar-askar tadi, tiba-tiba musuh tadi memeluk agama Islam, boleh dipulangkan balik hartanya kepadanya. Tetapi kalau dibagi-bagikan dah tak boleh dah. Sebab tu ditunggu supaya dia masuk Islam boleh pulang balik. Tapi mereka lambat, jadi tak dapat. Tindakan Rasulullah SAW yang tidak memberikan kembali harta rampasan perang kepada orang-orang Hawazin kerana telah dibagi-bagikan kepada orang-orang muslimin. Jadi tunggu lambat dia masuk balik, masuk Islam. Jadi dah bagi pada askar, dah bagi baru masuk Islam. Terlewatlah sebab harta itu telah dibagi-bagikan. Yang demikian menjadi dalil bahawa tidak dibolehkan kepada ketua untuk memulangkan sebarang harta yang menjadi rampasan kepada yang mempunyai asalnya,
sesudah dibagi-bagikan kecuali dengan kerelaan tanpa dipaksa dari orang-orang yang telah memilikinya. Tapi ketua boleh pujuk, Syekh, dia masuk Islam lah, boleh kita pulang balik. Kalau dia kata boleh, baru boleh. Kalau tak, tak boleh. Sebab dia dah jadi milik askar tadi. Perhatikanlah begitu cermatnya Rasulullah SAW meminta kebenaran daripada para pejuang yang telah memiliki harta-harta rampasan itu. Tidak cukup untuk meyakinkan baginda bahawa mereka semua telah bersetuju untuk dikembalikan rampasan perang itu dengan hanya mendengar suara tempikan beramai-ramai mereka saja, iaitu kami bersetuju wahai Rasulullah, menyebabkan baginda bertanya sendiri kepada setiap pejuang atau melalui orang kenalan mereka. Jadi Nabi tak ada, okey, boleh tak kita pulangkan? Oh, okey, setuju. Tak ada. Nabi jumpa seorang-seorang. Syekh, macam mana ni? Ini orang ni dah masuk Islam, boleh tak kita pulangkan balik? Mana Nabi jumpa setiap orang ni tadi itu sekalian untuk memulangkan balik. Ini menunjukkan bahawa seorang hakim tidak boleh menggunakan sebarang kuasa atau pengaruhnya untuk memaksa atau mempengaruhi orang ramai supaya memberikan hak punya mereka. Inilah ketetapan syarak. Malah syariah Islamiah tidak membeza-beza dan tidak mengecualikannya walaupun kepada Rasulullah sendiri. Jadi walaupun Rasulullah itu Nabi, sebagai ketua negara, dia juga hendaklah mengikuti prinsip-prinsip sebagai seorang ketua negara, sebagai seorang hakim, tidak boleh memaksa orang. Atau dia pujuk tu, bagi tahu suruh pulangkan balik. Tapi dia tak boleh paksa orang itu untuk pulangkan. Itulah keadilan dan persamaan yang sungguh indah. Selayaknya setiap dakwaan bohong yang cuba menipu dengan kata-kata dalam lambang-lambangnya dimasukkan ke dalam lubang sampah di belakang contoh yang sungguh agung dari Allah Ta'ala itu. Manakala ada tuduhan mengatakan Islam ni zalim, Islam ni macam-macam, itu kita buang saja tu sekalian. Sebab Islam adalah agama yang paling bagus sekalian. Cuma hari ini kadang-kadang kebagusan tu tak nampak. Saya pernah baca tu sekalian, Syekh Muhammad Abduh sebut, kalau kita pergi negara orang kafir, kita nampak roh Islam. Pergi negara Islam tak nampak roh Islam. Rupa betul tu sekalian ya. Yalah, tuan-tuan pun belajar kat Eropah tu tahu. Saya baru ni jalan sikit je. Pergi Australia tu sekalian. Berbalik Australia sebab nak belajar. Tu belajar tu pergi. Quran sebut fantashru fil ard. Pergi bertebaran muka bumi, cari hikmah yang ada di sana. Aku pergi sana tu sekalian. Rupa betul ya. Kat Australia tu sekalian nak cari sampah tak jumpa. Saya pergi sana aku cari sampah, tak jumpa tu sekalian ya. Tepi pantai tak jumpa sampah. Pergi dekat Padang tak jumpa sampah. Pergi Malaysia tu sekalian, kat longkang surau ada potong rokok bukan main banyak tu sekalian. Dah lah isap rokok kat surau, campak lagi kat longkang tu sekalian. Orang putih ni dia tak macam tu sekalian. Dia naik kereta kan, anak dia muntah ke apa, masuk dalam plastik, simpan tu sekalian. Orang Malaysia muntah-muntah campak keluar, kena orang naik motor tu sekalian. Kan berlaku sekalian macam tu, kadang main campak saja sampah. Kadang-kadang kita tengok dia lebih berakhlak. Itu sebab orang kafir kadang-kadang nak masuk Islam pun tengok dia, aku lagi bagus daripada orang Islam. Orang Islam sebut at-tuhur syatrul iman. Kesucian itu sebagian daripada iman. An-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Tapi dia sendiri kotor. Pergilah negara orang Islam tu sekalian. Pergi Mesir tengok, dinding bukan main tu sekalian, kuning aja. Sebab orang Mesir nak kencing kena cari dinding. Pergilah Pakistan, Bangladesh, ya Allah, kotor tu sekalian. Malaysia pun sama juga. Apa kurangnya? Sampah banyak. Kat sana bersih tu sekalian. Tu orang putih ni. Tertibnya kenderaan di jalan raya tu sekalian. Kalau dia sampai traffic light tu sekalian, kereta tu depan berhenti. Kereta belakang tak ada tu sekalian, nak nyelit-nyelit gitu cari tak ada. Dia akan beratur ikut belakang. Hatta bukan kereta, motor pun sama. Motor tu, kereta kat depan motor tu parking belakang. Berbaris motor tu sekalian. Dia tak ada menyelit-nyelit gitu. Kalau kita selagi boleh selit, kita selit. Betul? Jangan motor, kereta pun menyelit. Kadang-kadang lori pun menyelit juga tu sekalian. Sana tak ada dia. Naik kereta ni laju itu, tengok ada lintasan pejalan kaki. Berhenti dia walaupun tak ada orang lalu, berhenti. Kita nampak tak apa, boleh tu. Kadang-kadang dekat-dekat nak langgar kaki orang dah tu sekalian. Dah lampu pejalan kaki tu hijau, kita punya merah pun jalan juga tu sekalian. Kat sana tak, dia berhenti tu sekalian. Tertibnya orang bukan Islam. Kita pergi nak beli makanan tu sekalian, ada orang putih dia tengok kita orang Malaysia. Malaysia? Aku itu je aku tahu tu sekalian. Dibagi je kita depan tu sekalian. Baguslah yang orang putih ni. Tu kelebihan dia. Satu lagi pergi Australia ni saya belajar pasal cukai. Pasal kita nak kena cukai kan 1 April ni, GST. Sana cukai dia tinggi tu sekalian. Cukai dikutip tiap-tiap minggu, bukan tiap bulan atau tiap tahun. Seminggu sekali kutip cukai. Australia ni dia sistem dia seminggu. Gaji dibayar tiap-tiap minggu.
bonus tiap-tiap minggu, allowance apa pun tiap-tiap minggu, sewa rumah tiap-tiap minggu. Dia ikut seminggu sekali. Yalah kan, tunggu sebulan lari pula kawan tu sekalian. Orang tu sewa rumah sebulan lari dia, tak bayar, habis api air apa semua. Dia tak macam tu. Lepas tu punya jaga tu sekalian, kalau kita sewa rumah orang, ejen yang jadi orang tengah kita tu, dia akan pastikan rumah tu mesti elok. 3-4 bulan sekali dia akan cek ada conteng ke tak ada conteng. Conteng pun dia komplain, dia baik cat balik. Kalau tidak, keluar daripada rumah. Macam tu. Jadi cukai tu tinggi, tapi tu sekalian di Australia ni dia bagus. Sebab tu Australia antara negara berkebajikan. Minyak mahal tu sekalian. Kita baru 20 sen bising kan. Tuan-tuan bising 20 sen naik bising. Contohilah cendol bakar. Ada cendol bakar dekat Asam Jawa. Tuan-tuan kalau lalu hari Ahad jam tu sampai traffic light tu. Pasal dia buat drive thru. Cendol drive thru sama macam KFC, McDonald tau. Jangan main-main. Itu sampai ke traffic light tu. Dia pun tulis minyak naik 20 sen, cendol bakar turun 20 sen semangkuk. Faham? Baca dia gitu, bukan semangkuk, semangkuk. Tu dia nak ngajar mangkuk ayun tu. Tapi mangkuk ayun tu tak boleh faham tu sekalian. Dia ajar orang pula. Kita menasihatkan para peniaga supaya menurunkan harga barang 20 sen sebagai mencontohi cendol bakar. Walaupun minyak naik 20 sen, dia turun 20 sen. Orang nak ngajar engkau, bukan ngajar orang ramai. Orang ramai tahu dah engkau tu yang tak faham daripada dulu. Tu budak Kuala Pilah tu sekalian. Tak mau faham dia. Orang ajar, dia pula ngajar orang bekal lah. Bekal pergi sekolah ni bukan hari ni lah. Aku dulu pakai bekal lah tu sekalian masa aku kecil-kecil. Saya dulu pergi sekolah bawa 20 sen, bawa bekal nasi tu sekalian dengan telur. Telur itik tu sekalian, saya dulu 2 biji cukup untuk kami adik-beradik 12 orang. Saya adik-beradik ramai 12 orang tu sekalian. Pergi sekolah tu, telur itik 2 biji, ada itik 2 ekor, jadi satu hari 2 biji lah dapat. Telur tu di dadar kan, di dadar tu pecah, campur dengan kelapa parut. Waktu jadi banyak tu. Sedap betul. Balik try nanti, ambil telur dadar dengan kelapa parut. Kelapa parut nanti bagi garam sikit, bawang. Sedap tu sekalian. Jangan main-main. Lagi sedap daripada Pizza Hut. Tapi itulah, tuan-tuan dah rasa Pizza Hut aja. Tu lagi sedap tu, kampung punya. Jadi tu sekalian, minyak 1 liter $1, $1.49. Lebih kurang dekat-dekat RM5, RM4 lebih tu sekalian 1 liter. Tapi tengoklah pendapatan dia orang tu sekalian. Cleaner ni tu sekalian, bersihkan tingkap, sapu sampah, budak kutip buah, itu 1 jam minimal $18. Minimal tau, $18. Dan gaji minimal dia orang satu hari $120. 120 kali 3, berapa tu sekalian satu hari? Itu cleaner. Basuh kereta, 1 biji kereta upahnya $30. $30 tau tu sekalian. Kali 3, RM90 1 biji kereta. Dia kata, aku bukan banyak Ustaz, satu hari 10 biji kereta je. Tu berapa banyak? Itu kalau di Perth. Kalau di Christmas Island, ada satu lagi island tu apa, dia orang sebut Pork Island ke apa, lebih kurang itulah. Aku ingat pork ni babi kan. Bunyi-bunyi lebih kurang itulah. Aku tak pasti dia punya nama sebenarnya tu. Pork Island kata dia. Kat sana sebiji kereta, upah basuh kereta saja $300 tu sekalian, sebiji. Kalau kereta yang besar-besar yang kotor tu, itu $400. Jadi saya tanya kawan tu, orang Melayu Australia kan. Dulu zaman British, ada orang tua-tua kita kena tangkap bawa sana jadi buruh paksa. Jadi bila merdeka, dia orang ni dapat kerakyatan, dapat tanah apa semua ya. Dia cerita, kata dia, saya di Pork Island tu, kata dia, dulu kerja saya bawa basuh kereta. 1 biji kereta $300 ke $400. Jadi satu hari saya dapat 10 biji, jadilah. Kalau 10 biji, berapa tu sekalian? 400 kali 10, $4,000 kali 3. RM12,000 satu hari tu sekalian. Tu kaya dia tu sekalian. Bawa aku pergi makan. Ustaz, nak makan apa? Jom makan. Order tu sekalian. Ya Allah, tak larat makan. Tak habis Ustaz? Tak habis. Tunggu sekejap. Dia pun telefon orang. Datang adik dia tu sekalian, naik Jaguar. Adik dia naik Jaguar. Dia naik yang Land Cruiser yang besar tu sekalian. Tak ada kat Malaysia, tak ada ni. Orang Melayu Australia ni kaya-kaya tu sekalian. Pergi sembahyang Jumaat ada catering tu sekalian.
Proton tak ada tu sekalian. Paling kecil Estima tu sekalian. Paling kecil Estima. Ya Allah tu Jaguar atau apa-apa jenis aku pun tak tahu, tak pernah jumpa kereta tu kat Malaysia tu sekalian. So kereta pun murah kat sana. Kita sini mahal plat daripada kereta tu sekalian. Ya. Ada Satria Neo dia punya plat di harga 500,000 tu sekalian. Itu ibarat kata Melayu apa? Mahal tali dari lembu tu sekalian. Mahal. Itu sebab kena ikut spek, kalau tidak aksiden kereta tu sekalian. Jangan main-main. Ini aku pun tak tahulah tu, saya minta maaf lah cakap. Jadi pegawai kerajaan janganlah bodoh. Ini dah lah bodoh nak membodohkan orang. Kita piawaian kita jangka bahawa tahun 2020 ada 10,000 orang akan mati. Mana kau tahu 10,000 orang nak mati kat jalan raya tu? Ikut KPI kita akan kurangkan. Kita nak 5,000 orang je mati, bukan 10,000. Apa cakap macam orang gila babi tu sekalian. Tak ada akal ke cakap? Dia ada benda tu kan, ada KPI, ada accident, kita tak boleh cakap macam tu sekalian. Itu yang ada pegawai JPJ tu dengar. Aku tak apa kau berjebah macam tu. Itulah Ustaz, kita pun malu. Sebenarnya dia kata dalam mesyuarat yang disebut tu, kata dia kenapa perlu ada spek plate ni, kerana kalau berlaku contohnya langgar lari, jadi orang boleh cam nombor tu tadi. Jadi kalau dah dia berkilat, ada sinar matahari, nanti kita susah nak cam nombor plat. Itu sebenarnya Ustaz bukan pasal nyawa tu berapa mati tu tak masuk tu dalam mesyuarat, kata dia. Siapa bagi tag kat dia pun tak tahulah tu, kata dia. Tapi itulah, dia kalau ikut geng sana tu sekalian, pandai macam mana pun tak jadi pandai dah tu sekalian. Kalau dia tunjuk pandai, siap dia. Tak dapatlah dia tu nanti. Jadi masing-masing kena membodohkan diri sendirilah sampai cakap tak apa-apa lah. Tak tahulah kot dia berkawan dengan Israel, saya tak tahulah. Kot dia boleh call Israel, nanti tahun 2020 jangan sampai 10,000 lah yang mati ya. Kau ambil 5,000 dah lah tahun 2020. Jangan lebih-lebih tau ya. Okey El? Okey. Tak tahulah kot dia boleh macam tu dengan Israel, boleh negotiate tu sekalian. Betul hebat tu. Jadi tu sekalian, saya jumpa beberapa orang Malaysia yang dah pindah ke sana dan mereka ni tidak mahu balik lagi ke Malaysia. Balik tu tengok mak bapak saja. Seorang budak Meru, seorang budak Rawang. Itu dah tukar kerakyatan jadi rakyat Australia. Semua dia, bini dia, anak-anak semua jadi rakyat Australia. Tanya dia, bang, tak nak balik ke? Ada balik, kata jumpa mak. Tapi kalau suruh balik jadi rakyat Malaysia tak maulah. Saya katakan pepatah Melayu sebut, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Bagus hujan batu lagi. Tak apalah Ustaz nak pakailah. Dia kata, saya ke negeri orang walaupun hujan emas benjol, aku kaya. Dia kata, orang Malaysia duduk negara sendiri benjol, dia kata, tapi tak ada apa nak buat apa. Dia kerja dia basuh kereta satu hari tu sekalian 10 biji. Tu minimal lah, kadang-kadang lebih. Tanya, tapi anak ramai bang? Orang putih anak 2 je. Orang putih ni biasa anak 2 je tu sekalian. Awak anak ramai. Orang putih tu tak cerdik Ustaz. Kata dia, orang putih cerdik apa siapa? Rupanya orang Australia ni tu sekalian, kalau kerakyatan Australia, anak lahir jenguek je cukup seminggu dapat allowance. Tiap-tiap minggu dapat allowance sampai dia bekerja. Bukan sampai dia sekolah tak, sampai dia bekerja tu sekalian. Jadi kalau ibaratnya Ustaz kata dia, satu anak tu $100, orang putih tu anak dia $200, aku dapat $800 tu dia. Asal pencerdik. Tu, tiap-tiap minggu dapat allowance anak tadi tu sekalian. Sampailah dia bersekolah, sampai dia dapat kerja. Jadi maknanya kalau mak bapak yang pendapatan tak berapa banyak pun, anak tu dah ada bahagian dia sendiri dah. Tapi dengan adanya gaji minima yang ditetapkan satu hari $120 itu tu sekalian, memang cukup untuk mereka. Sebab tu kalau dalam tempoh 1 tahun, gaji mereka ataupun allowance mereka tak cukup $50,000 Australia, mereka akan dapat allowance lain tu sekalian daripada kerajaan. Ini diberikan. Kemudian kalau dia sakit ni, dia pergi hospital, dia adalah sekali pergi bayar berapa. Dan mereka tak payah bayar pasal dah bayar cukai tadi. Nanti kalau dia tak sakit, dikira pula dengan kerajaan. Tahun ni tak ada, dia tak sakit, keluarga dia tak sakit. Kebiasaan orang minima berapa dekat hospital. Dipulangkan balik duit tu secara tunai tu sekalian. Tanya dia, tahun lepas dapat berapa? Tahun depan alhamdulillah, tahun lepas saya pun tak sakit, orang rumah pun tak sakit, dapat $8,000 Ustaz. 8,000 kali 3 tu sekalian. Kalau cukai di Malaysia macam tu, saya sokong tu sekalian. Buatlah tu sekalian. Tapi kalau ngambil tak pulang balik, tu yang jadi masalah tu. Kita jangan nak pulang balik. Yang terlebih potong tiap-tiap bulan tu, petah bila nak pulang balik. Sampai hari ni tak pulang-pulang. Tu beza je sekalian.
cukai kita bukan macam cukai yang dilakukan di negara-negara barat pada hari ini, yang mana kepentingan tu balik pada rakyat tuan-tuan sekalian. Banyaklah tuan-tuan sekalian, Australia ni tengok keistimewaan. Itu ada 2 pasang doktor tuan-tuan sekalian. Dah bekerja di Australia setahun lebih, 2 tahun itulah. Suaminya orang Hulu Langat, isteri dia orang Sungai Udang. Sembang dengan dia, doktor tak mau balik Malaysia ke? Balik Malaysia Ustaz buat apa? Ya, kerja lah kat Malaysia. Saya ni Ustaz buat medik dekat Island. Lepas tu saya terus datang sini, tak duduk Malaysia. Pasal apa? Ustaz bayang, dia kata kalau saya balik Malaysia, kontrak 10 tahun dengan Kementerian Kesihatan. Ustaz agak-agak kalau orang baru grade lah, posting berapa? Aku kata dalam 2-3 ribu. Itulah 2-3 ribu. Saya Ustaz kat sini baru setahun lebih, 3 banglo dah aku beli kat Malaysia. 3 banglo dah sekali beli. Hantar duit dekat mak bapak di sini, belikan banglo, sewakan. Sini buat duit, sana buat duit. Tentu sekalian. Tapi jangan korang pindah pula. Ini pakat kita pindah jom. Tapi tak apa tu, saya nak pindah pun okey. Pasal menteri selalu cakap macam tu kan. Tak setuju dengan dasar-dasar kerajaan, sila keluar daripada Malaysia. Satu-satunya negara yang disuka halau rakyat, Malaysia lah tentu sekalian. Lah ni baru dia sibuk pula. Banyak profesional kita yang tidak mahu pulang ke tanah air, bekerja di luar negara, di island dekat 10 ribu kata dia tu sekalian. Baru ni menteri sebut kan, pakar-pakar, arkitek, engineer, tak mau balik. Kita kerajaan akan berusaha untuk memujuk mereka. Dah hari itu kau halau, hari ini kau nak pujuk buat apa? Biar dia akan duduk kat luar, biar dia bermanfaat pada negara lain. Pasal negara kau kan tak perlukan orang pandai macam tu. Negara kau cukup dengan bodoh-bodoh yang macam kau. Orang pandai tak boleh. Ini akibatnya tentu sekalian. Profesional kita tak mau balik sebab pendapatan dalam negara itu tidak cukup tentu sekalian. Dengan kenanya cukai itu, cukai ini saya jumpa ada 2 orang naik satu flight dengan saya sampai sana. Turun sampai sana tak ada orang bawa. Dia numpang dengan kita. Boleh tumpang tak? Boleh. Nak pergi mana? Nak pergi sekian-sekian tempat. Kita hantar dekat kereta api, kau pandai-pandai lah pergi. Budak rantau panjang seorang, rantau panjang Kelang, seorang lagi budak Ipoh. Mana bang? Alah Ustaz cari makan lah Ustaz. Kat Malaysia tak boleh makan ke? Makan juga tapi kurang nampaknya. Tak boleh jadilah Ustaz. Macam-macam sekarang ni naik, saya pun pening kepala. Habis datang sini buat apa? Saya nak kerjalah, saya punya dalam setahun ke gitu, dapat modal balik saya nak berniaga. Tu memang boleh tu sekalian. Ada orang dia hutang dengan alung tu sekalian. Alung ni pula tiap-tiap berbunga je, buah tak pernah ada. Berbunga je. Alung kan macam tu. Tiap-tiap hari buah bunga dia tu sekalian. Musim luruh pun dia bunga juga. Itu masalah alung dia. Jadi apa buat? Lari pergi Australia. Kerja kat sana tak sampai setahun habis bayar hutang kat alung, dapat bawa balik pula modal berniaga tu sekalian. Siapa sini yang ada buat pinjam dengan alung, pergi Australia aje lah tu sekalian. Kau duduk sini nanti kena kerat telur tau. Yang memang alung ni tak apa aku kerat telur kau itu. Habis pergi sana. Jumpa orang pergi ladang kambing tu sekalian. Nak pergi tu kau, Ustaz, ini owner dia orang putih. Memang putih betul. Daripada rambut sampai kaki putih tu sekalian. Memang orang putih, rambut putih. Tapi dia Islam. Nama dia Jaafar. Nama dia Jaafar. Dia kahwin dengan orang Melayu Australia. Datang tak aku pun, kita nak jumpa orang putih ni. Kau boleh cakap orang putih ke? Broken boleh Ustaz? Broken. Ustaz, saya Jerman. Boleh. InsyaAllah. Kalau orang putih aku tak reti. Tapi kau mencakap jugalah broken lah. Janji kita faham, dia faham lah Ustaz tu dia. Okey. Betul. Dia turun daripada kereta, kita berturun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang Malaysia? Saya boleh cakap Melayu. Alamak, boleh cakap Melayu pun je tu sekalian. Pasal dia dah masuk Melayu kan, dia sudah memasuki Melayu tu, pasal jadi gitu. Pandai. Tanya dia tu sekalian, Jaafar, you punya ladang ni berapa luas? Tak banyak Ustaz, 6,000 ekar je. 6,000 ekar tak banyak. 6,000 ekar. Bayangkan 1 ekar tu $350,000 tau harga dia tu sekalian. Tanya dia, 1 ekar berapa? 1 ekar tak mahal, $350,000 tu. Kalilah dengan 3. Kambing ada berapa banyak je apa? Tak banyak, 8,000 ekor ya. 8,000. Ni Jaafar tadi kawan dia nak tangkap kambing, boleh? Boleh lah, pergilah tangkap betul dah. Kawan tu keluar je daripada kereta, kambing hilang dah tu sekalian. Ustaz, kat tempat Ustaz tu senang je pegang kambing. Itu dah lah kandang. Aku kata ini dekat Padang Ragut, mana kau nak pegang? Jaafar, ni ladang kau besar macam ni, berapa orang kerja? Pekerja kau berapa ramai?
Ni ladang besar 6,000 ekar ni. Saya 3 orang je kata dia. Saya, bapak saya, adik saya. Ha? 3 orang? Habis kalau orang nak beli kambing ni tengok, saya turun je kambing dah hilang dah, macam mana nak tangkap? Tu. Dia pun tunjuk kawan dia seko tu sekalian. Rupa anjing. Tu sebab belanjing tak berdosa tu sekalian. Ini ada pula sampai belanjing berdosa. Tak ada dosa tu sekalian. Yang tak boleh Nabi kata jangan bela dalam rumah, itu pun tak berdosa, cuma malaikat tak masuk rumah je, malaikat Israel je masuk. Malaikat lain dia tak masuk Tak ada. Ini macam-macam cerita anjing. Tapi tak apa, Ustaz Zul dah cerita habis hari tu kan pasal anjing. Jadi kita tak payah cerita anjing. Ustaz Zul kan hari tu cerita pasal anjing. Betul. Ini sampai tuduh kata ustaz tu sampai terkeluar daripada Islam. Tak ada tu sekalian. Kita kena bezakan dia orang buat maksiat dengan orang yang terkeluar daripada Islam. Kalau orang setakat buat maksiat, dia tidak terkeluar daripada Islam. Orang berzina, dia berdosa besar tapi dia tidak murtad tu sekalian, sehingga dia menghalalkan perzinaan itu. Yang tu baru kafir tu sekalian, boleh terkeluar daripada Islam. Orang minum arak, dia tak murtad, tak kafir, sehingga dia menghalalkan arak tu tadi, baru dia terkeluar daripada Islam. Dia macam tu je. Kita main tengok orang buat Ustaz, tu jahat tu, kaki perempuan, murtad dah tu. Tak boleh, kau tuduh dia murtad, kau murtad. Kita ni kadang-kadang suka sangat lah tu sekalian. WhatsApp ni pantang lah, kalau boleh nak jadi hero orang nombor 1 hantar. Kalau boleh orang Seksyen 8 semua tahu akulah orang pertama hantar. Patut kena selidik dulu tu sekalian, betul ke tak betul. Siapa yang hantar? Quran boleh sebut dah, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu. Kalau ada orang fasik buat berita, siasat. Kadang-kadang bukan fasik lagi, munafik dah tu sekalian. Tolong sebar lagi, tak usah. Jangan disebar berita-berita macam tu. Baik, seterusnya yang ke-9, siasah Islam terhadap orang-orang yang baru memeluk agama Islam. Anda telah lihat melalui gambaran kisah ini bahawa Nabi SAW mengutamakan penduduk Makkah yang baru memeluk Islam pada tahun pembukaan Makkah dengan memberi harta rampasan perang lebih banyak kepada mereka dari yang lain. Harta rampasan perang itu tidak dibahagikan oleh baginda sama rata mengikut kaedahnya yang asal kepada para pejuang. Perbuatan Rasulullah itu adalah merupakan dalil yang penting kepada kebanyakan para imam dan para ulama fiqh yang mengatakan bahawa dibolehkan kepada ketua melebihkan pemberian kepada orang-orang yang sedang dilembut dan dijinakkan hati mereka dengan Islam, iaitu mereka yang baru memeluk Islam mengikut kadar yang dikehendaki oleh maslahah untuk menjinakkan hati-hati mereka. Malah menjadi wajib kepada ketua melakukannya ketika keadaan memerlukannya. Tidak ada larangan pemberian itu diambil dari harta rampasan perang yang pada asalnya mesti dibahagikan mengikut kaedahnya. Jadi kepada ketua, dia kena fikir kebijaksanaan dia. Macam mana dia nak jinakkan orang yang baru memeluk Islam. Macam kita lah contoh, baru tukar kerajaan contoh. Jadi menteri besar baru tu kena pandai tu sekalian. Jangan main ambil kau lawan politik, jangan bagi projek, tak boleh. Dia dah ada projek, biar teruskan dulu tu sekalian. Yang ni belum dapat, bagi pula, supaya semuanya rasa senang dengan kedudukan ketua itu tadi. Jadi bila dia senang, dia tak kacau lah ketua tu sekalian. Ini bagi kat kawan aja, kawan lain tak bagi, mana boleh. Dia kena semua bagi. Cuma dalam keadaan Rasulullah, dia tengok mana kepentingannya. Oleh kerana dia baru memeluk Islam, bagi lebih sikit supaya hatinya lunak. Bagus, Islam pun tidak meminggirkan kita. Walaupun dulu kita memusuhi Islam, dulu kita seksa orang Islam, kita masuk Islam, tengok Rasulullah muliakan kita sama dengan yang lain. Jadi dia akan lebih bersungguh untuk duduk dalam Islam. Ini kita semua tak boleh. Orang baru nak belajar Islam pun kena marah tu sekalian. Ini semalam tu sekalian, Bible dalam bahasa Melayu dipulangkan balik. Tadi saya dah mula, malam tadi dah start nampaknya main. Orang politik ni biasalah. Tengok dia kata musuh kita di Selangor, bukan sekadar musuh politik tetapi musuh kepada agama kerana memulangkan Bible. Bible tu dia punya, memang patut dipulang lah tuan-tuan sekalian. Kau banyak cakap pasal engkau rampas Bible dalam gereja, mana boleh. Kalau kau rampas Bible tu kat luar, itu betul. Disebar kat luar, itu kita boleh rampas. Kalau dalam gereja, mana boleh kita rampas tuan-tuan sekalian. Soal dia bahasa Melayu ke bahasa Jawa, tu dia punya pasal lah. Cuba bayang tu sekalian, kalau kita jadi orang minoriti di sebuah negara kafir kan, tiba-tiba masjid kita diserbu oleh orang kafir, dirampas Qurannya. Apa perasaan kita tu sekalian? Macam tu juga orang kafir tu sekalian. Kita tidak boleh sewenang-wenang gitu. Ini yang mana yang pertahan agama tu mana? Pertahan agama ni cuma bab Bible saja tu sekalian. Kita bakar Bible tu dia kan. Tapi dia seorang je tak kena akta hasutan, orang lain kenalah. Orang lain ajak bakar tu hasut, dia tak ada. Dia mempertahankan agama.
Tapi pasal isu LGBT mana suara dia tuan-tuan sekalian? Jangan main-main. Ni LGBT ni kalau berlaku dilaknat oleh Allah Ta'ala tuan-tuan sekalian. Pasal apa pula tak bela agama? Kan kau pun geng sama juga. Kaki taruk juga. Memang itu lah. Tang tu dia diam pula. Tak berani. Cakaplah. Ini bela Islam sekejap. Tak boleh. Kita bela Islam ni kena konsisten tuan-tuan sekalian. Apa juga keadaan kita kena bela. Siapa pun yang buat salah dalam agama perlu diadili, perlu diambil tindakan. Gitu. Bukan bila geng dia tak apa. Buatlah salah, hasutlah orang, tak apa. Bila kawan-kawan kita cakap benda betul pun dikira menghasut. Ceramah ni memang kerja menghasut tuan-tuan sekalian. Betul tak? Ceramah khutbah tu memang untuk menghasut. Kalau kita ceramah khutbah balik tak ada apa-apa, tu bukan buat apa ceramah? Ceramah ni memang nak hasut. Saya pagi ni memang hasut tuan-tuan. Hasut supaya faham bahawa macam mana nak bagi rampasan perang macam tu. Memang hasut tu sekalian. Pasal kawan aku pun kena tangkap. Ustaz Wanji pun kena tangkap tuan-tuan sekalian. Ustaz tu bukan apa. Tapi lah ustaz tu mungkin dia buat tu betul, tetapi itulah tu sekalian. Buat pada orang yang tak betul macam itulah. Walaupun dia betul. Dia betul tuan-tuan sekalian. Dia mengkritik. Adalah geng-geng Melayu tertentu yang maksum kat Malaysia ni dikritik Sudah-sudah kena tangkap polis akta hasutan. Benda tu pula berlaku 2 tahun lepas. Pelik kita tuan-tuan sekalian. Benda berlaku dah 2-3 tahun lepas, sekarang baru nak diadili tuan-tuan sekalian. Dan kita pun pening tuan-tuan sekalian. Ini satu budak perempuan tuan-tuan sekalian dituduh kata sokong mujahidin, ditangkap, dipenjarakan sampai penjara seumur hidup. Ni undang-undang apa ni tuan-tuan sekalian? Dia nak kahwin dengan mujahidin, pergilah daripada kahwin dengan mak rempet, baik kahwin dengan mujahidin tuan-tuan sekalian. Dia tangkap, penjara seumur hidup. Sekarang umur 25, dia keluar umur 55 tuan-tuan sekalian. Sian budak tu tak pasal-pasal. Orang tu boleh dimanfaatkan tuan-tuan sekalian. Kenapa tak dimanfaatkan? Mungkin dia ada banyak idea. Jangan dikurung dalam penjara dengan kesalahan yang kamu pun tak tahu betul ke tidak, tak dapat buktikan, cuma tahu dia beli tiket nak pergi Turki. Orang nak pergi Turki boleh jadi orang nak pergi nak pergi tengok Masjid Biru, nak pergi main salji boleh jadi. Ini sumbat dalam penjara tu sekalian. Kenapa tak buat saja kediaman terhad sebagai contoh? Tak apa, duduk kat rumah, dia boleh masak, dia boleh kahwin dan apa semua. Tak apa tuan-tuan sekalian, jangan disumbat dalam penjara macam tu. Tak betul, ni zalim tuan-tuan sekalian. Nanti Allah Ta'ala turun bala baru kita tahu. Tuan-tuan tengok sekarang ni, Puting Beliung minat dengan Malaysia tahu tuan-tuan sekalian. Dalam tempoh 2 minggu dia tu sekalian, berapa kali dah turun? Itu turun di Pendang. Lepas Pendang pergi Sarawak. Lepas Sarawak pergi Pandamaran. Jangan main-main, Pandamaran Salam dekat je. Lepas tu balik Alustar. Kemarin sekali lagi di Yan pula tuan-tuan sekalian. Itu dia musing je cari tu. Siapa mangsa aku kali dia? Siapa degil? So aku lipat je dengan dia kata dia. Jangan main-main. Jangan buat benda-benda salah tu sekalian. Sekarang ni Puting Beliung berlegar di Malaysia ni. Kau buat salah je nanti sapu dengan Allah Ta'ala. Tengok ni yang pokok tumbang besar-besar, berapa banyak mati tu sekalian dah. Kena ingat. Jangan ini ribut saja. Ni bencana alam, nak buat macam mana? Bencana alam tu kita tidak dapat jangkakan. Yang lucu baru ni Jabatan Kaji Cuaca tu sekalian. Bila orang kata bahawa sekian tahun nanti akan berlaku banjir. Itu tidak betul kata dia. Ni cuaca ni hanya boleh dikaji tepat kata dalam tempoh 3 jam sebelum berlaku. Kau berhenti je lah daripada Jabatan Kaji Cuaca tuan-tuan sekalian. Ya, betul ke 3 jam? Habis yang Taufan Rita di Amerika tu 3 bulan sebelum tu tuan-tuan sekalian dah dapat detect sampai bagi orang supaya pindah daripada negeri apa tu kat Amerika tu. Boleh lihat. Apabila 3 hari 3 jam pula. Apa tu Jabatan Kaji Cuaca ni? Tu orang Malaysia ni pening dah tuan-tuan sekalian, betul. Tuan-tuan janganlah ikut pening sekali macam dia orang tu ya. Biarlah dia orang pening sendiri. Aku kadang tengok pegawai kerajaan ni pun, ya Allah, minta maaf pegawai kerajaannya bukan semua tau. Itu yang pening-pening tu lah. Yang kemarin pula ada satu ustaz disiasat polis. Pasal apa? Pasal sebat murid dia tak sembahyang. Disiasat. Dan nak siasat apa tu yang suruh sebat budak tak sembahyang? Bukan aku. Bukan ketua kampung, bukan pengulu. Yang suruh tu Nabi tu sekalian. Sekarang kita lebih besar daripada Nabi dah. Sampai orang rotan budak tak sembahyang pun nak disiasat. Biarlah budak-budak ni kalau tak dirotan tak sembahyang dia tuan-tuan sekalian. Yang kita ni dulu sembahyang masa kena rotan lah kecil-kecil dulu tuan-tuan sekalian. Tidak tak sembahyang. Budak dia dengan rotan dengan kayu dia tak sama. Saya tengok juga warden saya kadang-kadang saja je. Budak nakal pukul je. Tak ada apa. Aku datang aku rotan je tapak kaki. Baik terus dia tuan-tuan sekalian. Dia lain. Tu
Tu sebab kalau kat rumah tu anak nakal, tu gantung je tu silian. Apa benda rotan tu. Ha? Kita dengan anak macam tu, bawa tali pinggang, dia relax je tu silian, lari sana. Pegang rotan, baba rotan nanti berhenti dia tu tak bergerak dah. Betul tau. Saya tengok sendiri ya. Anak saya pun macam tu juga. Anak saya tu kalau aku cubit dia tak ada apa tu silian. Kau jerit lah sampai nak hilang suara, dia relax je. Baba rotan nanti nampak tu. Kita gantung kat dinding tu silian. Nampak? Senyap terus silian, tak bunyi. Pasal setan ni dia takut dengan rotan tu silian. Setan takut. Alamak, rotan lah, setan lari. Baiklah budak tu. Ini tak sembahyang. Macam mana kalau tak sembahyang, ngaji dekat sekolah pondok tapi tak sembahyang tu silian? Takkan ustaz biar saja. Dahlah kat rumah mak bapak dia pun biar dia tak sembahyang. Sampai sekolah nak rotan pun tak boleh tu silian. Ya tu silian. Allah, sekarang ni kalau kat sekolah rotan pun tak boleh. Tu pasal budak jadi naik kepala sekarang ni, yang bully orang sana sini. Rotan tak boleh. Tu tak ada tengok tu yang peraturan Kementerian Pendidikan tu silian. Ya Allah, rotan tak boleh, sebat tak boleh. Apa lagi tu silian? Cubit tak boleh, piat telinga tak boleh, jeling macam ni tak boleh, sampai letih pun tak boleh. Tak boleh letih tu silian. Jadi kalau budak tu, Mat, mana kerja rumah kau? Tak siap cikgu. Tak siap. Tak apalah. Gitu je silian. Sampai bila dia nak buat kerja rumah? Tak boleh, letih pun tak boleh. Baru ni saya interview budak tu silian. Kita orang tengah buat sekolah baru di Puncak Alam, jadi nak interview satu ustazah. Saya soal lah, apa makna iman? Iman benda tak boleh jawab. Iman tu iman lah ustaz, iman pada Allah. Aku tak apa kau baru tahu. Suruh tulis Fatihah tu lihat, sambung je, satu ayat satu perkataan, satu ayat satu perkataan. Kita ni orang Melayu banyak apal Fatihah ni sebab sembahyang belakang imam tu lihat. Tapi suruh tulis tak boleh. Tak boleh tulis. Aku tahu nak jadi ustazah macam mana. Ustaz, ni interview tempat ustaz ni susah sangat lah kata dia. Apa pula? Saya sekarang ni jadi guru ganti ustaz. Saya interview kat PPD tu senang je. Saya tak apa soalan kat PPD. Soalannya pertama, apa tugas guru ganti? Yang kedua, boleh ke tidak merotan budak di sekolah? Tu aku kata tak apalah, tu dia makam rendah, sekolah aku makam tinggi. Sebab tu kena soalan tinggi-tinggi. Iya, kalau sampai nak ngajar Quran tajwid pun tunggang langgang macam mana tu silian. Rabbil alamin garis bawah. Apakah hukum tajwid? Ini ustaz, lebih kurang aja cerita Piramli tu sila. Ini saya tahu. Ini kan huruf M. Tu. Wah, ini saya tahu ustaz. Ni apa? Ini kan mad wajib mutasil ustaz. Mad wajib mutasil. Alamin apa? Kan mad wajib mutasil ustaz. Mad wajib mutasil. Kau tahu tak mad wajib mutasil? Kau tahu tak ni apa? Ini kan nak berhenti. Bila nak berhenti apa namanya? Ni mad arid li sukun, tahu tak? Faham? Batu an'amta alaihim, nun mati bertemu ain. Ni apa ni? Ini ustaz. Ini efak syapawi ustaz. Yakin je, confident je. Aduh, kata, mana nun mati bertemu ain efak syapawi ustazah? Kau ni nak jadi ustazah ya Allah. Macam mana ni? Tengok sekalian. Dah ada degree daripada universiti tau tuan-tuan sekalian, jangan main-main. Degree syariah, degree usuluddin, benda macam ni pun tak lepas. Banyak. Saya interview berapa baru ni dekat 10 orang. Separuh tu sekalian, itulah perangai dia. Tak boleh. Sebab tu sekalian kena ajar anak-anak kita, bila belajar pastikan belajar kerana nak ilmu, bukan belajar kerana nak sijil. Nak sijil ni lah, dapat sijil langsung tak boleh baca. Ada yang confident tu siap bawa sijil hafazan Quran. Ustaz, saya nak mengajar tahfiz di sini. Bagus, bagus. Ada sijil? Sijil ada. Tapi saya pun tak tengok sijil. Saya kata, Ustaz tak tengok sijil? Saya dah habis dah ni Ustaz ni. Tengok ni, guru saya dah sign dah. Yalah sijil tu siapa boleh, aku pun boleh sign sijil, tak ada masalah. Baca boleh? Boleh, tak ada masalah. Ambil, baca, duduk ya. Saya tak hafal, saya pegang Quran. Kau hafal kan? Jangan pegang Quran. Soalan pertama. Juzuk 15 ya. Janganlah 15 Ustaz. Juzuk 11 ke bawah lah. Tadi kau kata dah habis dah. Dah syahadah, ada sampai syahadah 5 kali dah, 5 kali khatam dah ulang. Habis kalau 11 tak boleh, kurang sikit lah Ustaz, 5 ke 6 ke. Kau ni main-main je. Okey, juzuk 5 ya. Sedia? Ustaz, juzuk 3 lah Ustaz. Juzuk 3 pula. Aku soal juzuk 1 pun tak boleh jawab tu sekalian. Macam mana? Ni anak-anak kita. Sebab tu sekalian kalau kita ada anak-anak yang hafal Quran,
pastikan ulangan-ulangannya di rumah tu sekalian. Jangan kita cuma nak anak kita dapat sijil hafazan, tapi lepas tu bila ujian tak boleh tu sekalian. Saya ada anak murid saya tu baru ni action dia. Ustaz, saya dah hafal dah, minta sijil boleh? Saya nak berhenti. Tak ada, kata. Kau nak sijil aku uji dulu. Tak berani dia tu sekalian. Tak boleh lah uji ustaz. Mana boleh? Kau nak tahu lulus ke tidak, kena ujilah dulu. Rupanya dia nak minta sijil pasal apa? Tanya bapak dia, siapa yang nak sijil saat ni? Anu ustaz, masjid bagi tawaran kalau ada anak hafal Quran tunjukkan sijil dapat 1,000. Tak payah, saya kata. Saya murid saya hafal Quran, saya bagi 1,000. Saya kata tak payah minta kat masjid sana, saya boleh bagi. Tapi kena uji dulu. Lari budak tu pergi tempat lain. Tak adalah sijil. Sijil berhenti pun aku tak bagi. Siapa letaklah kau pandai-pandai. Ni yang seorang semalam cuba nak buat perangai. Kata jangan. Kau hendak sini duduk sini. Aku uji 1 juzuk 1 soalan. Boleh? Nanti dulu lah, nanti dah. Jangan niat nak berhenti dulu, ulang dulu. Tujuannya pun sekalian supaya betul-betul ingat. Kita tak mau terus sekalian dia kata dia hafal, nanti ada peluang nak jadi imam contohnya di masjid negeri. Kan dia nak kena pergi interview tu sekalian. Interview tak lulus, kan malu diri sendiri tu sekalian. Malu dia satu, memalukan aku lagi. Ni si Ustaz Azrul ni Hasan, macam mana murid dia ni macam ni desainnya? Akan leceh tu sekalian. Sebab tu saya tu yang betul-betul kita uji, lulus semua tak ada yang dia gagal, baru kita bagi tu sekalian. Yang itu saya bukan setakat bagi sertifikat tu sekalian. Saya janji dah, kau sambung belajar sampai habis, kita carikan penaja. Saya carikan penaja tu sampai habis. Tapi syarat balik kena khidmat lah kat Ma'had. Kalau tak mau khidmat, kau MBF lah jawabnya. Mak bapak finance. Tapi insyaAllah tu sekalian, kalau dia betul-betul mudah jalannya. Saya tu ada satu orang tu sekalian, dia tu nak sedekah, duit tak ada. Ustaz, saya ni teringin nak sedekah kat Ma'had, tapi saya tak ada duit ustaz. Saya tanya dia, akak ada apa? Saya ada sambal tempe ustaz, kata dia. Dia ada sambal tempe. Buat apa sambal tempe? Sambal tempe tu ustaz, saya buat nanti jual lah. Jadi saya bagi ustaz sambal tempe, ustaz jual, kata dia. Itu yang dia bungkus, satu bungkus RM6, hantar tiap-tiap bulan satu kawah dia bagi. Alhamdulillah tu sekalian. Kita jual, duit masuk tabung, dia tak ambil 1 sen pun. Semenjak dia bagi ni dah dekat setahun, kata sekalian, rezeki dia murah, makin bertambah. Kau dulu sebulan berapa kawah, sekarang dah lebih lagi. Dan alhamdulillah ustaz, anak-anak saya masuk universiti semua pakai duit tempe, kata dia. Tak ada pakai PTP tipu tu sekalian. Tuan-tuan makanlah tempe ni bagus. Ni untuk otak tu sekalian. Sebab tu kawan yang Sungai Panjang tu kan cerdik tu sekalian. Cuma dia tu pelik. Ada orang tanya dia tu, ustaz pasal apa dia makan tempe? Dia warna putih, ustaz makan tempe coklat. Tu. Pipi kita coklat, dia putih. Saya kata sebab kita makan tempe yang dah digoreng. Dia makan tempe mentah. Tempe mentah kan putih. Tu pasal dia jadi putih. Sikit lagi. Dari situlah maka mukallaf, yakni orang yang baru memeluk Islam, mu'allaf, orang yang baru memeluk Islam ada sahamnya yang khas dalam zakat. Mana orang mu'allaf ada bahagian dia sebagai asnaf. Terserahlah kepada hakim untuk memberikannya bila keadaan memerlukan kepada orang-orang yang harus diberikannya, terutama bila maslahah Islamiah meminta supaya hati-hati mereka dijinakkan. Jadi bila Islam suruh jinakkan hati-hati mereka, jadi pemimpin kena bijak macam mana untuk memberikan kemudahan yang akhirnya mereka betul-betul taat dalam Islam. Terakhir yang ke-10, keutamaan orang-orang Ansar dan kasih sepenuhnya Rasulullah SAW kepada mereka. Sungguh benar kata Rasulullah SAW, sesungguhnya syaitan boleh masuk hingga ke dalam urat nadi perjalanan darah anak Adam untuk merasuknya. Syaitan telah cuba hendak merasuk dengan menaburkan fitnah terhadap siasah Nabi SAW pada pembahagian harta rampasan perang itu kepada sekumpulan orang-orang Ansar. Mungkin syaitan cuba memberi gambaran kepada mereka bahawa Nabi telah terpengaruh dan kasih kepada kaum dan anak negerinya hingga baginda telah lupa kepada orang-orang Ansar. Jadi dalam kes ini tuan-tuan sekalian, bila Nabi dapat harta rampasan perang, Nabi beri lebih banyak kepada orang-orang Mekah yang baru memeluk Islam. Sedangkan orang-orang Ansar ni dah lama dah tuan-tuan sekalian memeluk Islam. Dia dapat ciput je sikit. Jadi mula dah berbunyi. Nabi ni nampaknya dah mula dah. Dulu dia susah, kita bantu dia. Tiba-tiba dah menang kat Mekah, orang Mekah masuk Islam, dia bagi lebih pula kat orang Mekah. Mulalah tu dia. Nak lebihkan kroni dia tu. Dah mula bunyi tu sekalian. Apakah kata Rasulullah SAW kepada mereka setelah diberitahu kepada baginda? Satu ucapan ringkas telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Ucapan yang merupakan jawapan kepada perasaan was-was dan ragu-ragu orang-orang Ansar itu.
baginda meluahkan kehalusan budi dan ketinggian akhlak, dan untuk menyatakan perasaan kasihnya yang begitu mendalam terhadap orang-orang Ansar, ucapan Rasulullah itu memperlihatkan tanda sedih baginda kerana dituduh oleh orang yang baginda kasih, menuduh Rasulullah mengenepi dan melupakan mereka. Kan masa itu dah mula dah kata Nabi ni dah tak adil dah. Orang Mekah dia bagi lebih, kita bagi kurang. Ada mula timbul. Kita balik semula pada ucapan baginda Rasulullah itu dan perhatikan, maka anda tentu dapat mengerti bahawa perasaan halus dari hati kecil baginda sudah tersinggung. Kesedihan yang terbit dari perasaan dan kehalusan budi baginda itu menggoncang perasaan orang-orang Ansar. Dengan kegoncangan itu jatuh berguguranlah perasaan was-was dan ragu yang bergantung di dalam hati mereka. Mereka menyesal, lantas menangislah mereka. Menangis kerana gembira dengan sikap baginda Rasulullah, di samping gembira dengan keutamaan mereka pada pandangan baginda Rasulullah. Sudah tidak ada nilai lagi pada mereka kambing-kambing dan barang-barang rampasan perang, kerana mereka sudah pun berada di samping orang yang paling dikasihi, yaitu baginda Rasulullah. Mereka akan pulang bersama baginda dan baginda juga akan pulang bersama mereka ke negeri mereka untuk hidup bersama dan mati bersama. Sudah tidak ada lagi sebarang kenyataan yang lebih nyata dari itu untuk menyatakan setia, mesra dan kasih yang murni selain dari itu. Kenyataan yang menyatakan Rasulullah lebih suka untuk pergi bersama mereka. Baginda rela meninggalkan tanah tumpah darahnya untuk pergi bersama mereka, dan untuk meneruskan baki masa hidupnya bersama mereka telah meninggalkan kesan yang mendalam di hati-hati mereka. Jadi Nabi ketika itu sebut bahawa orang-orang Mekah ni mereka cuma dapat harta rampasan perang, sedangkan kamu dapat Rasulullah. Rasulullah akan tinggal di Mekah, Madinah bersama kamu, tak tinggal dengan mereka. Jadi itu akhirnya yang dirasa kembali tenang bahawa Nabi SAW masih mengasihi mereka, tidak berlaku pilih kasih. Kemudian baginda pula dengan harta benda dalam neraca pertimbangan Rasulullah SAW. Apakah ia menjadi sukatan kasih dan penghargaan? Baginda telah memberi kepada orang-orang Quraisy banyak harta dan barang-barang rampasan perang. Adakah baginda membuat peruntukan kepadanya sendiri sebahagian daripada harta dan barang-barang rampasan perang itu, ataupun diambil untuknya satu bahagian sama seperti bahagian orang-orang Ansar itu? Jawabnya tentu sahaja. Nyata bahawa peruntukan 1/5 yang ditentukan oleh Allah kepadanya selaku seorang Rasul untuk digunakan sekendak hatinya itu pun sengaja dibagi-bagikan kepada orang-orang Badui yang berada di sampingnya. Jadi sepatutnya rampasan perang 1/5 untuk Rasulullah dan juga untuk Islam. Itu pun Nabi bagikan sekali itu sekalian kepada puak-puak Badui yang baru memeluk Islam. Jadi Nabi pun sama macam orang Ansar, tak ambil sikit pun itu sekalian. Kalau kita agak-agak macam mana? Mesti jadi macam nuju 4 belalang itu sekalian yang dalam gua tu kan. Badan dan nyawa. Badan, hilanglah nyawa. Takut kawan tu. Rupanya nama dia badan, seorang namanya nyawa tu sekalian. Dia bagi satu untuk kau, satu untuk aku, dua untuk kau, dua untuk aku. Kau ni lambat sangatlah, tukar. Satu untuk kau, dua untuk aku. Tiga. Lagi apa? Sampai berapa tu habis. Renungilah apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada orang-orang Badui itu di waktu mereka mengerumuninya. Wahai kamu semua, demi Allah tidak ada bahagian harta rampasan ini untukku kecuali 1/5, dan 1/5 itu pun kembali aku bagi kepada kalian. Selawat yang tidak terhitung ke atasmu wahai junjungan kami, wahai Rasul, dan ke atas para sahabatmu yang telah meninggalkan khidmat bakti dari kalangan Ansar dan Muhajirin. Himpunkanlah kami di bawah lindungan panji-panjimu. Jadikanlah kami bersama mereka yang akan pergi menemui kelak di dalam syurga di hari kiamat kelak, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, sedikit sebanyak perbincangan kita, insya-Allah ada banyak pengajaran-pengajaran buat kita semua. Sirah Nabi SAW ini merupakan petunjuk dalam kehidupan kita yang sewajarnya untuk kita pelajari supaya kita dapat petunjuk yang jelas. Siapa lagi kuduah kita, contoh ikutan kalau bukan Nabi SAW? Maka sebab tu kewajipan kita untuk mempelajarinya. Ini dah dekat 10 tahun tak habis ni tu sekalian. Ya sabar, insya-Allah kita cuba tahun depan kalau boleh habis ni. Ni bulan depan kita masuk peperangan Tabuk. Dulu dah baca dah perang Tabuk ni. Saja kita ulang lagi itu tu sekalian. Tengok macam mana infak para sahabat ya. Infaknya banyak tu sekalian dalam perang Tabuk. Bila Nabi iklan-iklan, datang Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman bagi berapa tu sekalian? 300 ekor unta siap kelengkapan perang. Harganya lebih kurang 3 juta ringgit Malaysia. Kemudian bawa duit 1000 dinar emas. Harganya lebih kurang 750,000 RM. Campur sekali Sayyidina Uthman saja 3.75 juta ringgit tu sekalian. Dia seorang. Datang pula Sayyidina Umar, lagi banyak tu sekalian. Nabi tanya, wahai Umar, apa yang tinggalkan untuk anak isteri kamu? Aku tinggalkan sama macam aku bawa. Berarti 1/2 daripada harta yang dia ada. Lebih banyak daripada Uthman tu sekalian. Yang 1/2 itu pun lebih banyak daripada Uthman dah. Datang Abu Bakar pula, apa kau bawa? Aku bawa semua sekali.
Apa yang tinggal anak isteri kau? Aku tinggalkan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ha, tu sekalian. Untuk itu insya-Allah kat belakang tu ada sejadah nanti tu sekalian. Tolong tu sekalian letakkan. Semua sekali tinggalkan Allah Ta'ala dan Rasul untuk isteri dan anak-anak kat rumah tu sekalian. Jadi tu sekalian, kita tengah buat bangunan lagi. Kalau tuan-tuan datang tu, tingkat atas tu kita sambung lagi. Alhamdulillah sekarang ni dah naik, besi pun dah naik. Besi ada orang wakaf tu sekalian. Datang pak cik tu, "Ustaz, besi dah ada?" "Belum ada." "Besi tu saya punya Ustaz ya." Alhamdulillah, tak lama lori datang bawa besi. Tak cukup bagi tahu, order lagi, siap besi dah. Datang satu pak cik, "Ustaz, bumbung tu dah ada yang bagi ke?" "Belum lagi." "Tak apa, bumbung tu saya punya." Beli tu sekalian bumbung dia punya. Cuma satu je yang belum berpunya lah tu sekalian, kubah atas tu. Kubah tu kita nak pasang yang cantik supaya jadi syiar. Nanti tu sekalian kalau datang akan datang, saya punya bangunan jatah bukit. Pasal belakang tu pun dah dipotong dah bukitnya, habis. Daripada Bukit Cerakah esok boleh nampak sekolah saya. Pasal bukit belakang tu dah kena tarah dah separuh. Tuan-tuan kalau pergi Felda Bukit Cerakah tu tengok nanti sekolah Kuartal Bukit. Itu yang kita nak pasang kubah tu supaya nampak cantik daripada tempat orang akan tertarik untuk datang tempat kita nak mengaji. Itu pun tak adalah mahal sangat, harganya 24,000 tu sekalian. Beri yang stainless steel tu supaya dia tahan lama tu sekalian. Jadi kalau tuan-tuan ada, ni kalau seorang 1,000 pun insya-Allah cukup ni 24,000 pagi ni. Ataupun kalau ni ramai kok 1,000 seorang mungkin lebih ni tu sekalian. Bagi seorang 500 tu sekalian. Boleh nanti pastikan ni pagi ni dapat duit untuk beli kubah tu sekalian. Dan kita juga tu sekalian dah start buat pembangunan di Lahad Datu insya-Allah. Dah tengah ratakan tanah, di sana ada 3,5 ekar. Dengan baru ni dia orang telefon dia nak tambah lagi 1 ekar lagi. Alhamdulillah dia punya plan pun cantik, arkitek buat. Suka dia sekalian. InsyaAllah ujung awal bulan 12 ni kita akan pergi ke sana untuk buat program cuti sekolah. Cuti sekolah ni tuan-tuan sekalian boleh hantar anak-anak dekat Ma'had, tak ada masalah. Kita buat program 30 hari bulan November sehingga 13 hari bulan Disember. Tu yang di Bukit Kerayong. Yang di Puncak Alam sekolah baru kita akan buat program juga start minggu depan 23 hari bulan sampai 6 hari bulan. Yang Bukit Kerayong tu kena duduk asrama, tak boleh balik. Tapi yang di Puncak Alam pergi pagi balik petang, pergi pagi balik petang. Itu untuk tahsin qiraat, tahsin ibadah. Kita ajar semua anak-anak kita. Jangan biarkan anak-anak kita cuti-cuti sekolah ni diculik dengan syaitan tu sekalian. Dulu kita takut kat keluar rumah je, mak rempit, mak pit. Sekarang syaitan masuk dalam rumah tau, tuan-tuan jangan main-main. Astro itu bahaya tuan-tuan sekalian. Kalau kita tak kawal, astro boleh merosakkan anak-anak kita. Internet dan seumpama dengannya. Saya tu kalau budak saya nak balik, saya beletir sikit. Pasal budak saya tu kalau balik, mula-mula dia on, mesti dia punya FB dia dulu tu sekalian. Saya kalau budak balik tu tengok berapa minit. Saya jangka si Pulan ni dalam 10 minit sampai rumah dia kat Meru. Tengok 10 minit memang on betul tu sekalian. Itu yang mula-mula budak-budak ni buat. Sebab tu kena beletir nak balik. Kadang bukan beletir dengan budak je. Saya kalau hujung tahun macam ni, saya kumpul mak bapak, saya letih mak bapak dulu tu sekalian sebelum budak-budak tu balik. Kadang-kadang budak tu tak sembahyang, mak bapak, "Alah mak biarlah dia kat sekolah tu tiap-tiap hari bangun pukul 4:30. Biarlah dulu." Sian budak tu. Kesian sampai tak sembahyang tu sekalian. Yang tu yang bila dia balik lagi lepas cuti, dia tak sembahyang kat sekolah tu sekalian. Subuh dia tidur je. Aku sekarang kerja pagi-pagi bawa sembuh tu sekalian. Tembak je. Aku tembak, bangun ke tak bangun? Kau tak bangun lagi, aku bawa rotan pula. Hari ni kau tak sembahyang, aku bagi sebelah kaki satu. Esok tak sembahyang, dua. Dia macam tu lah, bertambah tu sekalian. Kalau 10 hari, kena 10 lah. InsyaAllah 1 kali pun dah baik dah tu sekalian. Sebab aku punya sebatan rotan tu dia insyaAllah ada hikmah di sebaliknya. Maklumlah wali-wali sebat ni tu sekalian. Wali nikah sebab ada anak perempuan kan. Tu je. Jadi tuan-tuan sekalian, nanti ulurlah derma-derma tuan-tuan sekalian, insyaAllah kita manfaatkan. Saya yang buat di Puncak Alam sekarang ni tuan-tuan sekalian, kita modul 1 tahun pelajar-pelajar tu akan hafal 5 juzuk. Khas untuk budak umur 7-8 tahun tuan-tuan sekalian. 5 juzuk sampai 6 tahun habis 30 juzuk. Kemudian hadis 1 tahun 40 hadis. Jadi cukup 6 tahun 240 hadis. 1 tahun 40 doa dengan cara penggunaan dia sampai 6 tahun habis 240 doa. Kemudian vocab bahasa Inggeris, bahasa Arab, 1 hari 3 perkataan Inggeris, 3 perkataan Arab. Contohnya macam ni. What is this? This is what is this? What is this? This is table. What is this? Table. What? Table. Sekejap je hafal budak-budak tu sekali ada cepat.
Ada tanya ustaz, boleh ke budak-budak ni nak hafal? Boleh tuan sekalian. Kau jangan suruh pegang buku itu table meja, table meja, table meja. Memang tak hafal tuan sekalian. Dia baca letih aku. Dia tak boleh macam tu. Dia kena what is this? Table. What? Table. What is this? Table. Mahaza daulabun. Mahaza daulabun. Haza daulabun. Ulang 4-5 kali hafal dia tuan sekalian. Ngapal Quran kan? Kita, ustaz, budak saya tak boleh lah ngapal. Memanglah kalau letak Quran suruh dia baca. Tak boleh, budak-budak kecil tak boleh macam tu tuan sekalian. Dia tak boleh pegang Quran ngapal, memang tak boleh. Jadi caranya macam mana? Duduk ramai-ramai macam ni. Okey, hari ni kita menghafal amma yatasaalun. Ikut semua nanti ya. Sorang-sorang tahu, ya. Cuba baca ramai-ramai amma yatasaalun. Ikut tau. Cuba sana mat baca mat amma yatasaalun. Yang lain kan? Sampai ke sana 50 orang, hafal dia tu sekalian. Itu kaedah dia. Jadi budak-budak jangan suruh pegang Quran gitu. Amma yatasaalun amma. Boring betul lah, tak hafal-hafal. Dia kena macam tu ramai-ramai. Ramai-ramai tu dia seronok tu sekalian. Amma yatasaalun. Habis satu kelas tu 2-30 orang, ingat dah dia tu sekalian. Lagi pun budak-budak kecil ni cepat. Kan kata syair Arab tu sebab apa sekalian? Belajar ketika usia muda ibarat memahat di atas batu. Belajar usia dewasa umpama melukis di atas air. Kan kalau kita pahat kat batu tu, selagi tak ada orang usik, macam tu lah sampai bila-bila. Tapi kalau air kan baru kita tulis, dia bergerak gitu. Macam tu kita lah. Cuba kita lawan dengan cucu kita. Balik ni, tuan-tuan ambil cucu seorang, cari satu ayat yang dia pun belum hafal, kita pun belum hafal. Meh kita ngapal. Kita ngapal lawan. Cuba esok pagi ada ustaz datang kuliah, bawa cucu sekali, ustaz tasmik kita orang. Agak-agak bacaan kita bagus ke cucu kita bagus tu sekalian. Sebab budak dia memang cerdik tu sekalian. Tu sebab kalau dia tengok kartun, dia lekat betul tu sekalian. Sebab budak-budak kecil ni dia punya memori dia belum penuh tau. Macam komputer tu, kalau memori dia tak penuh, tengok pantang save je melekat, save je melekat. Cuba dah penuh, reject. Macam kita lah, nak ngapa reject balik. Kecuali yang kita betul-betul suka baru kita ingat kan. Jadi kita usahakanlah tu sekalian cuti-cuti ni buatkan program untuk anak-anak kita. Biarlah anak kita berada di tempat yang betul. Anda mampu memilihnya. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian, sedekah-sedekah tuan-tuan letakkan di situ, semuanya akan dikira oleh Allah Taala. Dan tuan-tuan sekalian, pelajar saya dah lebih kurang 10 orang yang habis 30 juzuk. Ada yang pergi ke Turki, satu budak perempuan habis 12 bulan saja 30 juzuk sekalian. Pergi Turki dah. Kemudian ada yang hantar ke Yaman, ke Mesir. Yang saya hantar ke Pondok Gontor ada 5 orang tuan-tuan sekalian. Yang tu kita punya projeknya nanti 6 tahun lagi dia akan balik. Kita akan buat satu sekolah menengah. Jadi yang sekolah rendah tadi habis dah. Dah jam 6 masuk sekolah menengah. Sekolah menengah tu kita akan gunakan sepenuhnya bahasa Inggeris, bahasa Arab, tak boleh bahasa Jawa tu sekalian. Macam di Gontor lah. Tuan-tuan tahu tak Pondok Gontor? Tak tahu. Nanti balik buat Pondok Darussalam Gontor. Ataupun tulis Pondok Gontor pun akan keluar di Indonesia. Satu pondok tu sekalian yang sekarang ni cawangan dah 15 tak silap. Muridnya ya Allah. Saya nanti kita buat rombongan tu sekalian pergi sana ya. Pondok Gontor yang di Ponorogo tu saja 4,000 orang tu sekalian. Kalau sembahyang ni tu sekalian, dia masjid 2 tingkat. Kita ni tetamu dapat sembahyang kat ujung tangga sana tu sekalian. Habis sembahyang kena cabut lari, jangan duduk situ. Dia keluar macam kat Mekah tu sekalian. 4,000 orang tu langgarnya gitu. Tu budak dia. Tak boleh cakap Jawa tu sekalian. Walaupun Ponorogo tu orang Jawa. Masuk je melangkah kaki, cakap bahasa Inggeris, bahasa Arab. Ada bapak-bapak sini yang ajar hantar anak sana tu sekalian. Bagus. Cukup berdisiplin tu sekalian. Cuma masalah orang Melayu yang tak berdisiplin bukan anak bapak dia tu sekalian. Iya. Kat sana tu sekalian, kalau dia kata tak boleh jumpa, tak boleh jumpa. Waktu bukan lawatan, kita tak boleh jumpa anak kita kat sana. Adalah satu abang tu sekalian, anak dia kat sana. Dia tiba-tiba ada tugas dekat Indonesia. Pergilah singgah nak jumpa anak dia. Pak, bisa jumpa santri? Oh, enggak bisa. Loh, kok enggak bisa? Saya kan datang dari Malaysia, kebetulan ada tugas. Jadi mampir mau ziarah santri. Bisa Pak? Enggak bisa. Tapi Pak, saya kan jauh Pak datangnya. Iya, walau dari Amerika. Tak bagi saya, nangis waktu tak boleh. Sebab tu beberapa rombongan cuba nak meminang Gontor supaya buat apa nama ni? Buat cawangan di Malaysia.
Sebelum ni kerajaan negeri Melaka hantar Jabatan Agama Islam Melaka untuk pujuk supaya buat cawangan di sana, nak bagi berapa puluh ekar tuan-tuan sekalian. Gagal, tak boleh. Yang terbaru kerajaan negeri Selangor tuan-tuan sekalian. Yang Muhammad Ustaz Salihin baru dia pergi tuan-tuan sekalian, nak pujuk buat cawangan di negeri Selangor, bagi tanah pun gagal. Dua je punca kegagalan tuan-tuan sekalian. Dia kata yang pertama, bapak-bapak dan ibu-ibu Malaysia ini rajin sangat ziarah anak. Dia tak boleh tuan-tuan sekalian ziarah selalu. Anak tu tengok bapak dah nangis nak balik tuan-tuan sekalian. Tu dia tak boleh. Kat sana memang dia tak bagi tengok selalu. Yang kedua, orang Malaysia ni dia kata bila dia nak buat sesuatu dia nak masuk campur. Di Indonesia tak boleh. Awak dah wakaf, dia buat, dia tak boleh masuk campur. Ini kita punya Jabatan Agama Islam pun ada wakil nak jadi board director, kerajaan negeri ada yang nak jadi board director. Dia tak boleh. Awak dah bagi pada kita, kita urus, awak jangan masuk campur. Dia tu sekarang PIBG pun tak boleh. PIBG ni tahulah, ada setengah orang jadi PIBG, dia pula nak take over sekolah. Memang ini yang dibuat oleh Pondok Ketara, sebab tu tak boleh. Dia buat di Indonesia je lah. Di Indonesia orang bagi tanah banyak tu sekarang, ribu-ribu ekar, tak ada masalah. Orang Malaysia pula nak wakaf macam-macam syarat. Ini baru ada lagi. Saya kata Ustaz, ada orang nak wakaf tanah, nak lah saya kata. Orang nak wakaf, nak bagi free je lah, siapa tak nak. Tanahnya kat mana? 2 tiang elektrik daripada sekolah Ustaz. Bagus saya kata. Ada syarat. Syaratnya satu, Ustaz gunalah, tapi dia kata jangan tukar nama tu je. Saya kata wakaf apa jangan tukar nama? Suruh kita buat bangunan harga juta-juta, tapi jangan tukar nama tu sekalian. Aku kata tak payahlah, kalau itu kau suruh pakcik tu pakai sendiri. Biarlah buat kubur dia nanti kat situ. Orang Melayu ni pelik tuan-tuan sekalian. Wakaf tapi ada syarat. Wakaf ni tak ada syarat tuan-tuan sekalian. Wakaf dah serah dah lah. Apa kau nak kira-kira lagi kau nak jadi board director lah. Ada satu tu, Ustaz, saya boleh bagi tanah wakaf ada 2,5 ekar, tapi anak saya jadi AJK sekolah Ustaz ya. Aduh, pening aku. Anak dia pun aku tak tahu siapa tuan-tuan sekalian. Aku tengok bapak pun perangai lain macam anak dia, aku lagi teruk tu sekalian. Iya, tuan-tuan bayang dia jumpa saya dekat kedai tu depan, ada satu tempat lah nanti aku sebut tu, tuan tahu pula. Boleh duduk dengan Ustaz minum macam ni kira. Ustaz, saya nak wakaf pada Ustaz 2,5 ekar. Tangan macam ni, isap rokok tu sekarang. Depan Ustaz ni, duduk macam ni. Aku tengok kalau bapak macam tu, aku tak tahulah anak dia macam mana tu silat. Yang macam tu dia kata, Ustaz, anak saya jadi AJK sekolah Ustaz ya. Ayalah kata nantilah. Aku balik, Ustaz aku biar je. Dah hantar wakil. Ustaz, cepatlah Ustaz, pakcik tu tunggu, dia tu bagus Ustaz. Duit dia banyak, tanah dia banyak. Dia tak akan ambil balik punya. Ustaz setuju je. Ustaz buat proposal kata dia. Aku biar je, datang lagi. Ustaz cepatlah Ustaz, pakcik tu suruh. Tak sangat ke? Kau tunggu je sekejap, aku type. Kami sedia menerima tanah wakaf tersebut dengan syarat. Syaratnya pertama hendaklah diserahkan tanpa syarat. Macam tu. Itu pertama, syaratnya hendaklah diserahkan tanpa syarat. Yang kedua, hendaklah tukar nama segera. Maknanya kalau hari ini setuju, jom pergi pejabat tanah tukar nama terus. Yang ketiga, pembangunan mengikut keperluan. Mana kita tengok budak ramai, kita buat. Ada lagi masuk, buat. Dia tak, Ustaz masuk je kena buat sampai siap terus. Kita bukannya jutawan, aku mana duit tu sekalian. Aku ni mendapat Seksyen 8, ada lah kadang 1,000 lebih sikit tu sekalian dapat kan. Kalau dapat 1 juta okey tu sekalian. Jadi itu syaratnya. Bagi pada pakcik tu ya, okey. Dia datang, Ustaz, syarat ni okey, cuma satu je dia tak setuju. Siapa? Dia tak setuju tukar nama. Tak setuju tak payahlah. Lepas tu dia boleh cerita pula orang kat kapar, Ustaz Azrul tu bodoh lah, kita nak bagi tanah pun tak mau. Cuma tak tukar nama tak apalah kata dia. Lagipun anak dia dah setuju. Saya panggil dia, pakcik cakap apa? Anak setuju? Bapak setuju, anak setuju? Anak semua setuju, betul? Cucu setuju ke tak? Tu, cucu yang dalam perut bini dia tu. Bini anak dia tu. Tu setuju ke belum? Kau tanya dia dulu dalam perut tu, setuju ke tak? Kalau setuju boleh. Pasal kalau bapak dia mati, nanti anak dia mati, cucu tu boleh tuntut tu sekalian, jangan main-main. Dia ada hak tu dalam faraid. Sebab tu kena tukar nama ya. Boleh tu sekalian. Cuba tuan tanya Ustaz Rizam tu yang ajar sini tu, apa jadi pada Darul Darul Atik dulu masa arwah Ustaz Ghazali Hasbullah baru meninggal tu sekalian. Itu sampai nak diambil dengan tuan punya tu. Itu dah habis tu, datang pula satu yayasan tu. Tu yayasan Mangkuk Ayun juga tu sekalian. Nampak je baik, nak disapu ya. Kan dia buat bangunan tu dekat Darul Atik tu sebelah depan. Dah siap bangunan, Ustaz, ni wakil kita akan jadi AJK kat sekolah ni. Cantik itu tu sekalian.
Kata mana boleh, ni bapak saya dulu buat elok, kita orang dah elok, jangan nanti jadi gaduh. Tak boleh. Contoh Ustaz, kita dah buatkan bangunan ni 1 juta lebih. Tak apalah, dia kata baguslah, terima kasih, tapi kita tak bagi. Mana boleh Ustaz, kalau tak bagi, kami akan serah bangunan ni kepada MAIS. Sebab di negeri Selangor undang-undangnya, mana-mana tanah wakaf itu adalah hak MAIS. Macam. Tapi Ustaz Rizam ni pun cerdik juga sekalian. Tak apa, nak bagi MAIS, bagilah. Pasal apa? Tanah tu tanah saya tak wakaf. Yang wakaf tu bangunan tu kan. Kau cabut bangunan tu, bagi kat MAIS. Tanah tu aku punya. Terus senyap tu selah. Dia kata macam tu selah puak-puak ni. Dahlah kaya menterdarah duit orang ramai. Kadang-kadang sebagian puak-puak dia gaya bagi tu sebab nak lepas cukai je tu sekalian. Itu buktinya. Dia nak ambil kesempatan juga. Tak payahlah. Tuan-tuan bagi itu, yang tu biar kita urus je. Tuan-tuan banyak lagi komitmen lain kan. Jangan masuk campur tu. Bagi je duit nah Ustaz, insya-Allah. Barakah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa dhurriyyatina ajmain minan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ya Allah Tuhan kami bersyukur dengan limpah kurnia-Mu menjadi hamba yang beriman ya Allah. Janganlah Kau matikan kami kecuali dalam iman dan Islam. Jadikanlah kami hamba-hamba yang sentiasa mentaati perintah-Mu dan meninggalkan segala larangan-Mu ya Allah. Permudahkanlah urusan dunia kami dan akhirat kami ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami sekarang berada di hujung tahun. Ramai anak-anak kami, cucu kami, anak jiran kami yang mengambil peperiksaan. Berikanlah mereka hidayah dan petunjuk agar dapat menjawab peperiksaan dengan baik ya Allah. Semoga kecemerlangan akademik menjadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, Kau berikanlah kami kelapangan masa. Mudah-mudahan dengan kelapangan masa itu kami akan menambahkan amal bakti kami dan ketaatan kami kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, berikanlah kami kesihatan. Semoga dengan kesihatan itu kami dapat melakukan ibadah dengan sempurna. Allahumma ya Allah Tuhan kami, Kau berikan kami jalan dan sumber rezeki yang halal lagi barakah, agar kami dapat memberi nafkah kepada anak isteri kami yang di bawah tanggungan kami ya Allah, dengan sumber-sumber yang halal tersebut. Dan kami dapat membayar zakat untuk membantu asnaf-asnaf yang memerlukan, dan kami juga dapat infak di jalan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, bantulah teman-teman kami yang sedang diuji dengan kebuluran, khususnya di negara-negara di Afrika ya Allah, seperti di Darfur Sudan, berlaku di Somalia, Nigeria dan juga Habsyah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, berikanlah kesabaran kepada teman-teman kami yang diuji dengan kezaliman kerajaan kafir ya Allah, seperti yang berlaku di Myanmar, berlaku di Assam India, berlaku di Xinjiang China dan juga di Sri Lanka ya Allah. Berikanlah kesabaran kepada umat Islam tersebut. Mudah-mudahan mereka tenang dan mati dalam Islam ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah bantuan kepada teman-teman yang sedang berjihad ya Allah, khususnya pejuang-pejuang Palestin ya Allah, pejuang-pejuang yang terlibat dalam peperangan di Syria, di Iraq dan di seluruh muka alam ini ya Allah. Berikanlah kemenangan kepada mereka yang menumpaskan musuh-musuh ataupun mereka beroleh mati syahid ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, kiranya ada peluang untuk mati syahid, pilihlah kami sebagai salah seorang syuhada-Mu ya Allah. Pilihlah kami sebagai salah seorang syuhada-Mu ya Allah. Pilihlah kami sebagai salah seorang syuhada-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Kau berkatilah seluruh jamaah yang hadir pada pagi ini ya Allah. Kau rahmatilah taman perumahan tempat kami tinggal ini ya Allah. Bukakanlah pintu keberkatan daripada langit dan bumi buat kami semua ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.